أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid dan seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid Bandar Universiti, juga pada setiap asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah kurnianya, segala nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Moga-moga kita manfaatkan segalanya dengan jalan yang baik, insya-Allah. Amin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat kesihatan, dapat kita solat fardu secara berjemaah di masjid, dapat kita mengerjakan setiap pekerjaan dunia dan akhirat kita tanpa halangan. Moga-moga nikmat tersebut memberikan kepada kita faedah di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin. Pada malam ini kita akan teruskan perkongsian ilmu di dalam kitab Akhlak Seorang Muslim. Kita teruskan. Islam memerintahkan supaya berlaku adil sekalipun terhadap orang yang derhaka dan kafir. Agama Islam tetap mengajar kita, menyuruh kita supaya berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak kira manusia itu orang ini Islam ataupun bukan Islam. Selagi mana orang yang bukan Islam itu benar-benar berazam sungguh untuk menentang Islam, itu lain cerita. Sebab pembahagian kafir ini ada dua. Yang satu kafir harbi, yang keduanya kafir zimmi. Kafir harbi ini adalah orang kafir yang menentang Islam, menentang dari pelbagai sudut. Apa saja Islam nak buat, semua tak kena bagi dia. Oh, ini tak boleh, hukum ni tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Apabila dia menentang sahaja,
salah satu, tak kira hukum ke apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpandukan dalam Al-Quran, dilaksanakan melalui baginda, maka orang ini termasuk di dalam golongan kafir harbi. Kafir zimmi ini adalah orang kafir juga, tetapi dia tidak menentang. Dia tidak menentang Islam. Bahkan dia juga berbaik dengan orang Islam. Cuma dia tidak dapat hidayah daripada Allah untuk memeluk Islam. Jadi Islam menganjurkan kita berbuat baik. Bukan buat baik sesama Islam saja, tetapi yang bukan Islam juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mazlum mustajabatun, wa in kana fajirun fafujuruhu ala nafsih." Doa orang mazlum, yaitu orang yang dizalimi, terkabul jika dia orang derhaka, dosa kederhakaannya dipikul olehnya sendiri. Baik, hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam sabda Nabi SAW ini menyatakan bahawa walaupun kita orang Islam menzalimi orang yang bukan Islam, maka tetap berdosa. Jangan kata kita buat zalim pada orang bukan Islam, kita lepas. Tak, tetap berdosa. Kita berdosa. Kenapa berdosa? Dia bukan orang Islam. Tak, ini sesama manusia. Dari segi anutan agama, itu dia antara dia dengan Allah Ta'ala. Dosa dia tidak memeluk Islam, kekufuran dia itu dia pikul sendiri. Tetapi kita orang Islam, kalau aniaya dia, dosa kita juga tanggung, kita juga berdosa. Ni maksud hadis. Sabda Nabi lagi, da'watul mazlum wa in kafiran laisa dunaha hijabun, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Doa orang yang dizalimi, yakni sekalipun dia kafir, tidak dipisahkan oleh tirai apa pun daripada Allah, hijab. Tinggalkan apa yang meragukan dan perbuatlah apa yang tidak meragukan. Maksudnya, apabila macam tadi dah diterangkan, apabila kita melakukan kezaliman kepada mereka, jadi dosa itu tidak ada hijabnya. Kalaulah contoh, dalam ini diceritakan, kalaulah contoh orang kafir ni tadi dizalimi, dia berdoa, dia minta supaya kita ni dibalas balik atas apa kezaliman yang kita buat kepada dia. Kita dapat. Tidak kira sama ada, sebab hadis ini umum, tidak kira sama ada dia minta menyebut nama Allah ataupun dia menggunakan Tuhannya, nama Tuhannya sendiri. Sebab kita ni berbagai-bagai agama dan berbagai-bagai cara ibadah. Dan kalau kita tengok dalam agama Hindu pun ada banyak nama-nama Tuhannya. Kalau sekiranya dia menyebut nama Tuhan dia itu untuk aniaya kepada kita, untuk jatuhkan balasan kepada kita,
kerana kita dah zalimi dia dengan sengaja, tanpa sebab, maka doa dia tu Allah Ta'ala dengar, walaupun dia minta bukan dengan Allah. Jadi pendek kata, jangan kita berbuat zalim kepada orang yang bukan Islam, apatah lagi sesama Islam. Tak boleh. Baik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Mengenai hadis di atas, Islam melarang melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Islam tidak menganjurkan kita berbuat jahat kepada orang yang bukan Islam. Tetap kita kena berbuat baik dengan mereka. Akhlak yang harus diamalkan. Sebuah riwayat tentang Ibnu Umar mengatakan, pada suatu hari keluarganya menyembelih seekor kambing. Ketika Ibnu Umar datang, beliau bertanya, apakah kalian sudah menghadiahkan kepada tetangga kita? Dia ini orang Yahudi. Tetangga kita, maksudnya jiran tetangga itu ada dari kalangan orang Yahudi. Adakah kalian sudah menghadiahkan kepada tetangga kita? Kata Ibnu Umar lebih lanjut, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Berulang-ulang Jibril memesankan aku supaya berbuat baik kepada jiran tetangga, sehingga kukira Jibril akan menetapkan hak waris-waris bagi jiran tetangga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, berkenaan dengan hadis ini sama juga, iaitu kita kena berbuat baik walaupun jiran kita bukan orang Islam pun. Jarang bertegur sapa, kita mulakan. Pagi kita tengok dia tengah siram pokok, good morning, kita sapa dia dulu. Jangan tunggu dia nak sapa kita, memang tak lah, kita sapa dia dulu. Kalau dia jawab tu mana satu jawapan yang positif, kita sembang sikit dengan dia, dah, maknanya kita tidak mengabaikan dia. Kalaulah sekiranya jiran tetangga kita ini yang bukan Islam, jenis orang yang miskin, ada dia bekerja tapi kurang, pendapatannya kurang nak menampung perbelanjaan harian, kadang-kadang pun terputus, maka jiran yang sebelah ni, yang Islam ni, kena bantu dia. Jangan cakap pada dia, you pergi dekat you punya tokong lah minta. Tak boleh. Kalau kita dengan nada yang lembut kita cakap, tak apa. Ini kita cakap, you pergilah sama you punya tokong sana, pergi minta sama you punya tokong tu, besar-besarnya tu, pergi minta sana, dia boleh kasih lah. Tak boleh, macam tu tak boleh. Kalau nak cakap pun macam tu, kena cakap dengan cara yang lembut. Dekat you punya tempat, ada tak orang yang uruskan untuk orang-orang miskin, Hindu punya, contoh macam tu. Maka satunya macam kita lah, masjid kita ada buat, kadang-kadang kita ada buat masa waktu PKP dulu, hantar bantuan. Kita ada buat hantar bantuan kepada mereka yang memerlukan, bukan asnaf ya, umum, kepada mereka yang memerlukan, yang terkesan dengan PKP.
Nama yang mana yang sampai lah. Buat macam tu, kita buat secara random. Jadi mungkin mereka juga ada juga buat. Kita bagi tahu bahawa oh ya saya punya tempat ada. Dapat nanti saya pergi. Kalau dia cakap macam tu. Tapi kalau kita ni jiran yang baik, yang bertimbang rasa, kita bagi je lah. Kalau kita tengok dia tak makan, kita belikan sedikit bekalan, ataupun terus tanya dia apa yang tak cukup, ataupun kita letak duit siap-siap dalam sampul, jumpa dia sembang nak balik tu, sebab kita dah tahu dia mungkin anak dia berkawan dengan anak kita, anak dia cerita, saya tak makan lagi, rumah tak ada apa pun, mak pun tak masak apa, tak ada apa nak makan. Yang anak kita ni bercerita pada kita. Jadi kalau kita cerdik, kita ada kemampuan, kita ambil masuk dalam sampul, jangan bagi pada anak. Bagi pada anak, jadi anak buka, banyak duit, dia pergi joli habis. Jumpa sembang ayah dia, lepas tu time balik tu bagi je lah. Tak kira lah, bagi kita ni pandai cara nak bagi. Salam kaut ni, kalau kenduri kahwin boleh buat, takkan kenduri lain tak boleh, kalau takkan waktu lain tak boleh buat. Kita tahu, kita gunakan cara tu. Okey, maknanya kita dengan jiran tetangga yang bukan Islam pun kena berbuat baik, jangan abaikan mereka. Baik. Lepas tu, apabila kita duduk berjiran ni, yang pertama kena jaga lidah. Cakap kena jaga. Sebab apabila kita berkata-kata, kita berbicara, kita tak tahu apakah perbicaraan kita itu diterima oleh orang ataupun tidak. Kita nampak dia suka membawang, tapi sebenarnya dia tak suka, dia layan je. Sekejap lagi kan, kalau dia tak layan, nanti dia kata kita sombong, jadi dia terpaksa. Jadi kita bercakap tu kena jaga. Baik, Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menerusi lidah akan berlakulah pendustaan atau pembohongan, buruk sangka, permusuhan, fitnah, mencarut, mencela, mengutuk, bertelingkah, mengumpat, melaknat, membicarakan sesuatu dalam keadaan kesat, kasar dan penuh dengan kesombongan. Ni Imam Ghazali yang cakap. Kerana lidah ni bahaya. Tambah orang yang suka makan sup lidah. Kenapa suka makan sup lidah? Sedap lah sup lidah. Lidah manusia ni lebih tajam daripada mata pedang. Mata pedang ni, kalaulah nak digunakan dia, ada masa. Pedang ni bukan boleh guna suka-suka, tak boleh. Tapi lidah ni boleh guna bila-bila masa saja. Lidah ni boleh buat bergaduh apa semua boleh. Dia ceritanya orang ni, padahal orang ni tak buat apa-apa pun, dia cerita pada yang ni. Buruk orang ni dia cerita jadi bergaduh. Baik. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, yang mana pada satu hari Nabi tanya kepada para sahabat,
Ada ni kita dah tahu dah, siapakah orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Iaitu dalam, kita tengok dalam riwayat Muslim, manusia yang muflis itu bukanlah mereka yang tidak berharta dan memiliki tempat tinggal. Sesungguhnya orang yang muflis itu ialah mereka tidak menunaikan hak-hak orang lain, seperti mencaci dan merampas harta tanpa hak, memukul tanpa sebab dan sebagainya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maknanya kita menganiaya orang pun boleh menyebabkan kita menjadi muflis. Bila muflis tu bukan di dunia, di akhirat nanti muflis. Di dunia kita rasa macam aku buat jahat pun aku dapat juga kesenangan, kemewahan. Ini dipanggil istidraj. Allah Ta'ala bagi, kurniakan, limpahkan lagi kemewahan kepada dia, walaupun dia berbuat kemungkaran, tapi dia akan menjadi muflis di akhirat nanti. Pasal apa? Bila dia buat kemungkaran, bila dia buat suka menganiaya orang, nanti di sana nanti orang yang dia aniaya ni akan tuntut balik di depan mahkamah Allah ni, yang mana Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi hakim. Tak ada siapa lagi dah yang boleh take over jawatan hakim pada ketika itu, melainkan Allah Ta'ala saja, Tuhan yang maha menghakimi. Hakim hebat di atas dunia ni pun sampai sana pun kalah, tak boleh angkat muka pun tak boleh, tak mampu nak angkat muka, apatah lagi dia nak ambil jawatan tu, tak boleh. Jangan sombong. Jadi hakim jangan sombong. Allah Ta'ala nanti akan menghakimi kita semua. Pada masa itu orang yang kena zalim ni datang minta bagi tahu, tak kira dia Islam ataupun bukan Islam, dia akan datang. Kalau dia bukan Islam tetapi jenis orang kafir yang berbuat baik dengan orang Islam, dia memang dah tetap dah masuk dalam neraka. Tetapi atas dunia ini kita pernah zalim dia, kita pernah aniaya dia. Disebabkan dia parking depan rumah, terlebih sikit dia buntut bumper tu depan rumah kita, terlebih sikit, kita keluar, kita bakar kereta dia. Lepas tu kita tak mengaku, tak apa, dunia lepas. Nanti di sana nanti kena, dia akan dikenakan hukuman. Apa nak bagi? Nak bagi pahala pada dia? Dia bukan orang Islam. Kita terpaksa menanggung dosa dia, ambil dosa lah, tanggung atas bahu. Na'udzubillah min zalik. Kita menanggung dosa orang pula. Dosa kita pun belum tentu lagi mampu nak ditanggung. Kalaulah orang yang kita aniaya itu orang yang Islam, maka pahala kita akan ditarik. Jadi sistem butter, dikontra balik. Sebab nak dibayar pada ketika itu tak boleh dah nak bayar, nak guna duit ke apa ke tak ada. Dibayar menggunakan ni pahala dan dosa ni. Sebab pengakhiran dia nak masuk syurga dan neraka kerana kena ada ni, dua ni, pahala, dosa.
Kalau lebih pahala, kita orang manusia yang beragama Islam lebih pahala, alhamdulillah, dapatlah masuk syurga. Kalau kurang pahala, lebih dosanya, na'udzubillah min zalik, tempat dia di neraka dulu. Tapi dia Islam, ya betul, kena nak masuk syurga tu kena bersihkan dulu, sebelum dia masuk syurga. Orang Islam yang dikenakan azab di neraka tetap akan masuk syurga juga, tetap akan masuk syurga selagi mana dia ada kalimah la ilaha illallah. Selagi mana dia tidak melepaskan kalimah la ilaha illallah itu, tidak memutuskan kalimah la ilaha illallah itu, yakni erti kata lain murtad, kafir, maka dia tetap akan dapat masuk syurga. Tetapi sebelum masuk kena bersihkan dulu. Ni yang ulama kata orang macam ni tengok kedudukannya macam mana. Ulama kata orang ni dibersihkan di permukaan saja, tapi permukaan pun azabnya, na'udzubillah, bukan sikit-sikit punya azab. Baik itu Nabi SAW bersabda dalam satu riwayat hadis, rahimallahu 'abdan kanat li akhihi 'indahu mazlamatun fi 'irdin aw malin faja'ahu fastahallahu qabla an yu'khadha wa laysa thumma dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanatun akhidha min hasanatihi wa in lam takun lahu hasanatun hammalu alaihi min sayyiatihim. Barang siapa yang menanggung kezaliman yang dilakukan ke atas orang lain, sama ada mengenai maruah dan kehormatan atau sebarang perkara lain, yakni mengambil harta orang lain, maka bersegeralah untuk meminta keampunan sebelum datangnya masa yang tidak ada padanya wang ringgit. Nak minta ampun pada siapa? Pada ni manusia yang kita buat zalim ni. Atau emas perak untuk membayarnya. Bahkan pada masa itu kalau ia mempunyai amal soleh, akan diambil daripada amalnya itu dan diberikan kepada orang itu. Kalau ia pula tidak mempunyai amal soleh, maka akan diambil dari kesalahan orang itu serta dibebankan kesalahan itu ke atasnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ni batu nak ambil harta orang tak boleh suka-suka. Walaupun kita balik keluar ke masjid lagi, katalah jumpa RM1 orang tak heran lah. Jumpa 50, jumpa 100 atas jalan ni, keluar lagi kan jumpa, boleh ke ambil? Kalau ikut hukumnya boleh ke? Tak boleh. Ambil bagi pada pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, untuk dihebahkan. Bukan dapat tu ambil duit tu naik menara gebah. Ni siapa ada tercicir duit, dia pula yang hebah. Tak betul. Cara tu betul, dia punya matlamat tu betul, cara salah. Dia kena ambil duit itu bagi kepada ahli jawatankuasa masjid, biar pihak masjid yang hebahkan. Tak boleh ambil tengok 50, 100 pandang lu, dia pijak lu, tutup pijak lu kan, buat orang tak ada je masuk poket. Tak boleh. Nanti di sana pun akan ditanya. Itu dikira mengambil hak orang lain. Manalah tahu kod-kod tuan dia jalan kat simpan tu, dia sedar duit dia jatuh, dan dia tahu, dia ingat dekat mana duit dia jatuh, datang balik duit tak ada.
Naya tak? Naya. Tapi kalau orang yang jumpa tu ambil duit tu bagi pada pihak masjid, dia akan tanya pihak masjid. Ada. Berapa jumlahnya? Dia yang sebetulnya pihak masjid buat hebahan, tak boleh sebut nilai. Yang sebetulnya tak boleh sebut nilai. Okey. Siapa ada tercicir duit, boleh berjumpa dengan pegawai masjid yang bernama sepulan-sepulan. Jadi bila dia datang, dia tanya, saya punya tadi saya ada tercicir. Baru dia tanya, berapa yang tercicir? 50. Yang kita pegang ni betul 50. InsyaAllah betul lah tu dia punya. Kerana tak adalah orang yang tidak punya duit datang, yang hilang RM50 satu tuan, datang 3-4 orang, saya punya tu berapa? RM10. Salah, bukan dia punya lah. Sebab tu tidak boleh hebahkan dengan bilangan nilai itu berapa. Itu RM50. Kalaulah kata siapa ada tercicir, pada saya ni ada duit yang disampaikan tercicir dalam kiraan RM500. Orang dah sampai pagar tu pusing balik tu. Tak kira lah. Kalau dia niat baik, bukan duit aku, tak apalah. Nampak tak? Itu pun dikira mengambil harta orang. Tak boleh. Nanti di sana akan ditanya. Suka-suka. Sebab apa? Sebenarnya masjid ni adalah tempat yang terbaik untuk buat ibadah. Dan masjid juga adalah tempat terbaik untuk buat jahat. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nak mencuri ke apa ke, dia akan cari masjid waktu Jumaat. Sini mungkin tak ada, alhamdulillah. Kalau tempat lain waktu Jumaat, motor parking berderet kat luar, balik-balik keluar motor tak ada, hilang, kena curi. Kasut cantik-cantik keluar, hilang, kena curi. Pasal apa? Bila orang tengah sembahyang, siapa nak jaga? Kalau macam sekarang, alhamdulillah lah, masjid-masjid ada CCTV. Nak mencuri pun takut, tapi ada juga orang berani buat. Kalau dulu tak ada CCTV. Dulu masa saya duduk di Puchong, kami sembahyang di masjid Taman Tenaga, tempat tu. Motornya semua parking kat luar ni, berderet-deret. Kadang-kadang balik, ada je motor hilang. Tiap-tiap minggu ada je, tak motor hilang, kasut hilang. Maknanya jadi satu tempat pula untuk diorang senang untuk buat nak mencuri ni. Jadi kita jangan duduk situ pula. Kita jadikan masjid tempat yang terbaik untuk buat ibadah. Jadi kalau macam tadi kita jumpa, tak kiralah duit ke, telefon ke, apa saja yang bukan hak milik kita dalam kawasan masjid, ambil, bagi, tolong bagi pada pihak masjid. Tuan-tuan ambil tu, tolong ambil, bagi pada pihak masjid saja, pahala. Kalaulah tuan dia tuntut, selagi mana tuan dia guna dengan cara kebaikan tu, dia berdoa pula, alhamdulillah siapa yang jumpa ni, dia berdoa kebaikan kepada orang yang jumpa ni, tuan-tuan dapat. Baik. Dan akhir sekali, sebelum kita berhenti, kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 57 hingga 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina wal ladzina yu'dzuna al mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Ada. Ini bukan main-mainnya. Ini firman Allah. Allah sendiri yang melaknat. Kalau pekerjaan perbuatan kita itu tidak mendapat keredaan Allah, ya ini nak ada, bukan perbuatan yang baik lah. Contoh mencuri, mencuri, curi harta orang, curi motor ke, curi kereta ke, apakah pekerjaan ini mendapat keredaan Allah? Tak. Dapat kemurkaan Allah dia. Maka mereka ini akan mendapat laknat Allah. Allah melaknat mereka. Ini dari segi mencuri. Dan pelbagai, kita pun dah sedia maklum, kita dah besar panjang, kita dah tahu dah mana baik mana buruk. Kalau perkara buruk kita buat, perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah, tambah pula kemurkaan Allah yang bersangatan, maka kita elak, jangan buat. Pasal apa? Ni nak elak kena laknat Allah. Allah melaknat dia di dunia dan di akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang sangat hina. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Jadi kita nak ganggu orang ni, kita nak nak mengata orang, nak menuduh orang, nak kata orang, sedangkan kita tak nampak, tak ada bukti. Kita dengar pun cerita pun daripada orang pun. Orang yang kita dengar, yang ceritakan tu pun, dia pun dengar daripada orang juga. Mana cerita itu tidak sahih lagi. Lepas tu kita pula sebarkan, ui si fulan ni tengok pakai macam ni, tapi macam kerja ni dia buat. Nampak? Benda tu tak sahih lagi. Kita dah kata dah, kita dah buat dah. Maka orang ni nanti, yang pertama, dia dah buat satu tuduhan yang palsu, jatuh berdusta. Dusta ni semuanya berdosa, dapat dosa semuanya. Maka dia akan menanggung dosa. Kejap, petanda suruh berhenti. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari apa ilmu yang kita dapat pada malam ini berkenaan dengan berbuat baik sesama Islam dan juga bukan Islam. Moga-moga ilmu tersebut mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah melakukan perkara kebaikan. Moga-moga kita mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada jiran tetangga kita yang baik dengan kita ni. Kita minta Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka, dapat mereka melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
bersama-sama dengan kita menjadi orang Islam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati segala pekerjaan, amalan, perbuatan yang baik yang kita buat di atas dunia ini. Moga-moga itu menjadi saham kita di akhirat nanti. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada lorongan yang boleh menyesatkan kita, yang boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah, yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak, dan dipermudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memasuki syurga Allah yang indah terperi, yang tidak pernah kita yang tidak pernah kita lihat apakah yang ada di dalamnya. Moga-moga kita sama-sama ni, kita mohon kepada Allah Ta'ala dapat masuk syurga Allah bersama-sama dengan para Nabi yang diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, amin. Kita tanggut kuliah ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.